Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Jangan aniaya rakyat dengan politik jumut. Setelah menderhaka kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah kerana gagal muncul di istana pada 8 Disember lalu, PAS yang kononnya merajuk U-turn dan kembali melutut di kaki UMNO Bersama Bersatu. Namun istiadat pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tamban, Datuk Sa'rani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang ketiga sejak pilihan raya umum ke-14 menerima sindiran daripada Sultan Nazrin. Baginda bertitah istiadat kali ketiga yang mencatatkan sejarah baharu itu tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri Perak sebelum ini. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya satu kejayaan. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Sultan Nazrin bertitah semua adun dipilih kerana rakyat mempercayai mereka dan meletakkan harapan bahawa mereka akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal penduduk dan membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan. Rakyat dalam semua kawasan Dewan Negeri sama ada diwakili oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan sama ada orang Melayu, orang asli, orang Cina dan orang India. Begitu juga penganut Islam, penganut Kristian, Hindu dan pengikut Buddha serta yang berpegang kepada pelbagai kepercayaan, mempunyai keperluan yang sama, menanggung penderitaan yang sama, memiliki harapan yang sama, menagih perhatian yang sama. Menurut Sultan Nazrin, semua rakyat negeri Perak sama ada Melayu, orang asli Cina, India, Islam, Kristian, Hindu dan Buddha ialah makhluk ciptaan ilahi. Titah baginda ke semua mereka mahukan sebuah negeri yang aman, lagi makmur dengan pemerintahan yang melaksanakan keadilan dan membina kerukunan agar rakyat hidup dalam semangat saling menghormati, penuh harmoni. Rakyat jelata terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19 jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Baginda mengingatkan supaya pemimpin tidak perlu menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Menurut baginda, sifat sebenar seseorang itu akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan sehingga yang hitam menjadi putih dan sebaliknya. Setelah berkuasa, kekayaan dan harta melenyapkan budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak. Perubahan sifat dan pertukaran watak lebih cepat berlaku apabila seseorang insan mula dikelilingi oleh orang-orang tamak yang berkepentingan sendiri bermuka-muka membisikkan kata-kata pujian dengan niat tersirat lalu menyalahgunakan hubungan dengan pemimpin. Titah baginda. Baginda menyeru wakil rakyat supaya bersyukur atas kejayaan. Kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat kelak. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiaya kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut. Titah baginda. Begitulah sinisnya titah Sultan Nazrin kepada gerombolan tebuk atap yang tidak berhenti-henti berebut jawatan dalam suasana rakyat sedang menderita. Tuan-tuan ingat, adakah mereka yang disebut oleh Sultan Nazrin sebagai tamak akan nampak jalan keinsafan dan takut kepada hukum Allah? Selagi kita tidak menolak kemungkaran, selagi itu politik jumut akan terus bertakhta dan menderhaka kepada raja dan rakyat yang membayar gaji mereka.